Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para remaja yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya kita telah pun berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Benarlah apa yang disebut oleh Nabi SAW di antara kelebihan yang berada di dalam bulan Ramadan ini ialah kebaikan, di antaranya pahala dan juga keampunan daripada Allah Ta'ala. Nabi SAW telah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka Allah Subhanahu Ta'ala akan ampunkan seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan selama ini. Para remaja yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini timbul persoalan yang berkaitan dengan mereka yang meninggalkan ibadat puasa di dalam bulan Ramadan. Khususnya ayah dan ibu kita yang mereka ini terlantar, mereka ini uzur, mereka ini sakit dan mereka tidak mampu untuk mengerjakan ataupun melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Jadi bagaimanakah peranan kita sebagai anak untuk membantu mereka bagi mereka menyempurnakan kewajipan di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Dalam perkara ini Allah Subhanahu Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ini Allah Subhanahu Ta'ala menyatakan, sesiapa di antara kamu yang sakit ataupun mereka dalam keadaan bermusafir, maka bolehlah ia berbuka puasa. Dan kemudian hendaklah dia wajib berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan, iaitu mengqadakkan puasanya pada hari-hari yang lain. Dan wajib ke atas orang-orang yang tidak mampu, orang yang uzur, orang yang tidak berdaya untuk berpuasa kerana tua ataupun kerana penyakit, terlantar, sakit. Mereka itu hendaklah membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi berdasarkan kepada ayat Al-Quran ini jelas kepada kita bahawa bagi mereka yang sakit, mereka yang uzur, mereka yang tidak mampu untuk berpuasa lagi, mereka memang tidak boleh berpuasa dan hendaklah mereka menggantikannya dengan ataupun hendaklah mereka membayar fidyah. Sebagaimana yang disebutkan tadi, fidyah ialah denda ke atas seseorang Islam yang telah balik kerana meninggalkan puasa wajib. Itulah puasa di dalam bulan Ramadan kerana sebab-sebab yang tertentu. Misalnya kerana terlantar sakit, uzur yang tidak mampu berpuasa. Dan yang keduanya sengaja melewatkan qada ataupun puasa ganti Ramadan tersebut sehingga sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Jadi berdasarkan apa yang disebutkan ini, hukum membayar fidyah adalah suatu yang wajib di sisi agama, dan ia juga menjadi suatu hutang di antara manusia dengan hamba-Nya kita ini dengan Allah Subhanahu Ta'ala kerana meninggalkan sesuatu perkara yang wajib. Sebab itu kalau kita lihat siapakah yang berhak ataupun siapakah yang bertanggungjawab untuk membayar fidyah bagi ibu bapa yang terlantar sakit, yang uzur dan mereka ni tidak mampu untuk mengerjakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Maka di sinilah peranan kita, khususnya sebagai anak-anak, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh, untuk kita menggantikan ataupun membayar fidyah puasa ibu bapa kita yang telah pun mereka tinggalkan puasa berkenaan dan mereka tidak mampu kerana mereka sakit, mereka uzur dan sebagainya. Maka anak-anaklah yang wajib kerana ibu bapa menjadi tanggungan kepada kita untuk mereka membayar fidyah berkenaan. Untuk membayar fidyah tersebut kadarnya adalah
satu hari kalau di wilayah persekutuan ini dinilai berdasarkan kepada nilai beras di sesuatu tempat berkenaan, dan dimudahkan lagi dengan sehari yang ditinggalkan adalah sebanyak RM4, maka kita kalilah berapa puasa yang ditinggalkan oleh mak ayah kita. Misalnya 10 hari, maka RM40 tadi, ya, maka kita boleh serahkan kepada golongan yang berhak menerima fidyah tersebut, sama ada fakir ataupun miskin, ataupun mudah juga hari ini kita membayar terus kepada pusat-pusat pungutan zakat, lembaga zakat Selangor dan sebagainya, dan mereka akan mengagihkan kepada golongan yang berhak tersebut. Mudah-mudahan dengan kebaktian ini Allah Subhanahu Wa Taala terima kebaikan dan kita digolongkan daripada golongan orang-orang dan anak-anak yang soleh yang sentiasa beroleh rahmat, keberkatan dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.